Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami ingin membentangkan berkenaan dengan tajuk gerakan kristianisasi. Saya Muhammad Akmal bin Azli I17302354. Saya akan menerangkan berkenaan dengan tajuk definisi gerakan kristianisasi dan sejarah penubuhannya. Okey, kita masuk kepada definisi. Kita tengok definisi gerakan. Definisi gerakan yang sesuai dengan tajuk kami bentang ni ialah, maksud dia, usaha ataupun kegiatan. Manakala kristianisasi yang sesuai dengan tajuk kami pula, usaha mengajak masyarakat manusia untuk masuk ke agama Kristian. Proses kristianisasi ni selalunya dilakukan oleh para mubalik Kristian untuk mengkristiankan manusia. Jadi maksud gerakan kristianisasi ni adalah usaha ataupun kegiatan orang-orang Kristian mengajak manusia untuk menganut agama Kristian, sama ada dilakukan secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Maklumat mengenai wujudnya gerakan kristianisasi ini dalam kalangan masyarakat Muslim dah lama sebenarnya disebut dalam Quran. Kita tengok kepada contohnya surah Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sesekali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang terpesong itu. Okey. Seterusnya kita tengok kepada sejarah penubuhan gerakan kristianisasi. Kita masuk kepada sejarah penubuhan kristianisasi. Gerakan kristianisasi ini bermula sejak peperangan salib pada kurun ke-11, di mana syiarnya ialah penghapusan terhadap Islam dan pembebasan Palestin daripada pemerintahan Islam. Yang mana time ni tentera Kristian dia tewas dalam peperangan salib. Lepas tu, setelah orang Kristian ni digagal mencapai cita-citanya untuk menguasai dunia Islam melalui peperangan salib ataupun secara kekerasan, mereka telah merancang satu strategi baru ke atas orang Islam, iaitu melalui program kristianisasi. Selepas mereka tidak berjaya melawan orang Islam, iaitu mereka kalah pada peperangan salib tersebut, mereka tukar rancangan. Akhirnya peperangan dan serangan persenjataan dihentikan dan digantikan dengan serangan pemikiran. Maka time ni lah wujud gerakan kristianisasi, yang tujuan utamanya adalah bukan semata-mata mereka nak keluarkan orang Islam daripada Islam, tapi tujuan mereka ni adalah untuk membawa masuk orang Islam ke dalam agama Kristian. Pada tahun 1961, Majlis Kristianisasi Antarabangsa telah dibentuk dan telah bergabung dengan Majlis Gereja Antarabangsa bagi bersama-sama memerangi dan menghapuskan Islam. Objektif mereka ni sebenarnya adalah untuk menyampaikan agama Kristian ke seluruh dunia dengan menjadi kewajipan ke atas penganutnya. Seperti yang kita tengok dalam slide, termaktub dalam kitab mereka, Injil, "Pergilah kamu ke seluruh alam dan serulah serta ajarlah mereka dengan Injil." Dalam doktrin ajaran S.T. Paul ni dia adalah tokoh yang penting dalam agama Kristian. Agama Kristian ni adalah beliau mengatakan bahawa agama Kristian ni adalah agama yang universal, dengan menganggap agama Kristian ni adalah agama untuk umat manusia dan hanya agama Kristian yang dapat menyelamatkan umat manusia. Sekian itu daripada saya. Kita terus kepada presenter yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Izzuan bin Muhammad Izmi, ilmu metrik I17302403. Seterusnya saya akan sambung berkenaan dengan objektif ataupun matlamat gerakan kristianisasi ini. Telah pun kita maklum bahawa maksud gerakan kristianisasi ini adalah satu usaha ataupun kegiatan orang-orang Kristian untuk mengkristiankan umat manusia, dan salah satu target mereka adalah untuk mengkristiankan umat Islam.
Bagi mereka untuk mengkristiankan umat Islam ni bukanlah salah satu perkara yang mudah. Jadi di dalam matlamat ataupun objektif di dalam gerakan kristianisasi ini, mereka mempunyai matlamat yang lain selain untuk mengkristiankan umat Islam ni. Yang pertamanya adalah untuk menghapuskan Islam daripada jiwa umat Islam. Bagaimana kita maklum bahawa untuk mengkristiankan umat Islam ni bukanlah salah satu perkara yang mudah, kerana umat Islam ni mempunyai ajaran dan sejarahnya yang amat meyakinkan, yang berpandukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini diperkuatkan lagi, akidah umat Islam ni mempunyai pelbagai nilai seperti nilai akhlak, kesucian, pengorbanan dan sebagainya. Dan oleh itu orang Kristian ni cuba menghancurkan sumber-sumber kekuatan umat Islam. Sepertinya contohnya mereka menerapkan nilai-nilai barat di dalam pendidikan Islam, supaya orang-orang Islam ni menjadi seorang Islam akan tetapi berpemikiran seperti barat. Yang kedua pula, matlamat ataupun objektif gerakan kristianisasi ini adalah untuk menghapuskan perpaduan ataupun kesatuan umat Islam. Mereka menyedari bahawa Islam ni telah berhasil membina perpaduan yang kuat. Jika dilihat pada sejarah, orang Islam ni mampu mengalahkan dua kerajaan besar seperti Rom dan Parsi, dan beberapa peperangan di dalam siri peperangan salib. Contohnya kita ambil peperangan dalam peperangan Rom yang dipimpini oleh Rasulullah SAW, sehinggakan tentera Rom ni berundur tanpa sebarang pertempuran kerana melihat kesatuan ataupun perpaduan umat Islam yang amat tinggi. Jadi kristianisasi ini adalah salah satu faktor untuk menghancurkan kesatuan umat Islam itu. Yang ketiganya adalah untuk menyekat penyebaran Islam. Jika kita lihat semenjak Islam ni muncul di Mekah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, penyebarannya terus berlaku ke seluruh pelosok dunia, dan perkembangan ini amatlah ditakuti oleh Barat. Dan hal ini diakui sendiri oleh seorang tokoh Kristian, iaitu bekas Menteri Luar Perancis, dan katanya tiada ruang di muka bumi ini yang tidak dilintasi padanya oleh orang Islam dan bertebaran padanya. Islam adalah satu-satunya agama yang menjadi kegemaran manusia untuk menganutinya, mengatasi semua agama-agama lain. Bagi mereka, jika Islam ini tersebar dengan luas, maka ianya akan menjadi salah satu tembok ataupun penghalang untuk penyebaran agama Kristian itu. Bagi mereka, untuk mengelakkan hal ini, mereka menganjurkan program kristianisasi untuk menghalang penyebaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Ismail. Nombor metrik I173023118. Saya akan menerangkan tentang cara-cara pergerakan kristianisasi yang dilakukan oleh mereka. Cara mereka ada banyak, tapi saya akan menerangkan 4 cara pergerakan mereka. Yang pertama adalah melalui pendidikan, yang kedua adalah perkhidmatan perubatan, yang ketiga adalah melalui amal kebajikan. Amal kebajikan. Yang keempat adalah melalui mereka menubuhkan pertubuhan Kristian. Kita tengok yang pertama, iaitu pendidikan. Pendidikan adalah suatu cabang ataupun cara bagi orang Kristian ini untuk membawa manusia kepada agama kristianisasi. Mereka fokus kepada pendidikan untuk membawa manusia untuk membawa masyarakat ataupun orang Islam kepada agama mereka. Agama Kristian ini akan diajarkan kepada manusia yang lain sehingga mereka faham dan seterusnya menjadi masyarakat Kristian. Agama Kristian ini mereka akan mengajar kepada masyarakat dengan lebih jelas dan faham, yang menunjukkan agama mereka ini yang baik, menunjukkan mereka ini baik, dan seterusnya
masyarakat percaya dan akan memeluk agama mereka. Okey, seterusnya adalah cara penyampaian mereka adalah melalui pembukaan tadika, kolej dan universiti yang kebanyakan tenaga pengajarnya yang terdiri daripada masyarakat Kristian itu sendiri. Okey. Mereka ini bijak untuk mengatur cara-cara untuk menarik masyarakat masyarakat orang Islam dengan cara mereka menubuhkan kolej, tadika, universiti, dan dari situ juga mereka akan memberi kepercayaan yang menunjukkan agama mereka ini adalah satu agama yang begitu mulia bagi mereka, dan seterusnya masyarakat akan terpengaruh dengan mereka dan mempercayai dengan agama mereka. Okey, seterusnya adalah mereka akan menyumbang penghantaraan tenaga pengajar dan sukatan pelajaran kokurikulum seperti ala barat yang diambil dari barat itu sendiri. Okey, mereka ni contoh kalau di sesuatu institusi ataupun kolej-kolej yang kekurangan tenaga pengajar, mereka akan menghantar orang-orang mereka untuk mengajar di satu institusi itu dan membuat satu budaya ala barat mereka sendiri. Okey, seterusnya adalah penghantaran pelajar ke luar negara menjadi tumpuan misioneri di dalam proses menerapkan fahaman sekular dan Kristian ke dalam sistem pendidikan antarabangsa. Okey, seterusnya adalah menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama di institusi pendidikan. Jikalau masyarakat yang tidak fasih dan begitu faham dengan bahasa Inggeris, mereka tidak akan menerima. Mereka fokus kepada orang yang masyarakat yang bahasa Inggeris yang begitu fasih. Mereka menjadikan bahasa Inggeris ini adalah bahasa Inggeris bahasa pengantar utama di sesuatu pendidikan itu. Okey, seterusnya poin kedua adalah melalui perkhidmatan perubatan. Okey. Melalui perkhidmatan perubatan ini, mereka akan fokus dan kemudiannya menghantar bantuan kecemasan mereka terhadap mangsa ataupun masyarakat yang memerlukan pertolongan. Mereka bijak apabila jika masyarakat berada dalam kecemasan ataupun memerlukan pertolongan, mereka akan menghantar bantuan dari segi ubat-ubatan ataupun dari segi ahli rawatan untuk merawat orang yang memerlukan pertolongan. Okey, seterusnya adalah antara pihak yang memberikan pertolongan antaranya adalah seperti Red Cross, World Vision, Salvation Army dan juga Christian Aid. Mereka ini adalah pihak yang selalu memberikan pertolongan kepada kepada masyarakat yang memerlukan pertolongan. Okey, seterusnya selain itu mereka menubuhkan hospital ala barat dan menghantar pakar-pakar daripada pihak mereka sendiri untuk memberikan rawatan kepada masyarakat yang memerlukan pertolongan. Mereka bukan sahaja memberikan pertolongan, tetapi mereka menubuhkan hospital ala barat mereka sendiri untuk memberikan rawatan kepada masyarakat dan memberi pertolongan. Mereka di samping itu mereka juga menyediakan pakar-pakar mereka sendiri. Mereka tidak ambil daripada pakar-pakar yang lain. Mereka menggunakan pakar-pakar mereka sendiri untuk merawat dan memberikan pertolongan. Okey, seterusnya pembantu-pembantu perubatan akan dihantar ke kawasan pendalaman bagi memberi pertolongan ataupun sokongan daripada sudut moral terhadap masyarakat setempat itu. Okey, mereka ini cara mereka ini begitu sangat, kalau orang tengok sangat
sangat baik dan prihatin, tetapi di sebalik pertolongan itu mereka ada agenda yang lain. Mereka sanggup menghantar pembantu perubatan ke kawasan pendalaman semata-mata untuk mendapat sokongan moral daripada masyarakat setempat itu untuk menunjukkan mereka ini memberi pertolongan yang begitu baik. Okey. Seterusnya, mereka ini lebih merupakan kepada golongan-golongan miskin, terutamanya di benua Afrika. Okey, mereka lebih memfokuskan kepada golongan yang miskin untuk mudah menarik mereka ke dalam agama mereka. Okey, seterusnya antara gerak kerja mereka adalah berselindung di belakang misi kemanusiaan yang mana mereka telah lakunya di Afghanistan dan juga Iraq. Okey, kalau kita dapat tengok terdapat banyak misi kemanusiaan yang dijalankan, tetapi di sebalik itu mereka berselindung di belakang untuk memberi pertolongan semasa kecemasan itu. Seterusnya, mereka juga melakukan sedemikian di tempat-tempat yang menerima bencana alam ataupun malapetaka seperti berlakunya bencana tsunami di Aceh. Okey. Mereka ni suka memberi pertolongan, suka memberi rawatan untuk menunjukkan mereka ini begitu prihatin terhadap masalah-masalah yang dilalui oleh masyarakat itu. Okey, seterusnya adalah cara mereka adalah melalui amal kebajikan. Okey, kita tengok amal kebajikan. Okey, yang pertama adalah menggalakkan manusia supaya hidup di dalam keadaan yang sejahtera, seperti contoh melakukan aktiviti sukan yang sihat dan pesta amal. Mereka menggalakkan manusia supaya tidak membuang masa begitu saja. Mereka menyuruh ataupun mereka ini melakukan aktiviti sukan yang sihat untuk menunjukkan mereka ini sangat berperhatian kepada masyarakat. Okey, seterusnya adalah mereka ini juga prihatin terhadap masalah masyarakat yang dihadapi dengan melakukan pertolongan khidmat kaunseling, menubuhkan rumah anak yatim, pusat pemulihan penagih dadah dan juga perlindungan wanita hamil tanpa nikah. Okey, di setiap mereka yang lakukan itu, mereka sanggup habis beribu-ribu wang semata-mata untuk memberi kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat orang Islam ataupun masyarakat kepada golongan-golongan miskin terutamanya untuk menunjukkan mereka ini sangat prihatin terhadap masyarakat. Mereka sanggup memberi pertolongan khidmat kaunseling, mereka menubuhkan anak yatim, mereka menubuhkan pusat pemulihan penagih dadah dan mereka juga memberi perlindungan kepada wanita hamil tanpa nikah. Semua itu adalah satu contoh mereka untuk menarik masyarakat orang Islam untuk memeluk agama mereka. Okey, seterusnya mereka juga prihatin terhadap isu semasa dan bertindak untuk menyelesaikan dengan melakukan provokasi ataupun bantahan secara beramai-ramai. Mereka ini jikalau ada isu semasa yang melibatkan masyarakat, mereka akan memberi pertolongan kepada masyarakat untuk melakukan provokasi yang menunjukkan mereka ini juga prihatin terhadap masyarakat. Mereka juga prihatin terhadap isu semasa. Okey, seterusnya mereka juga prihatin terhadap persekitaran dan alam sekitar yang dijagakan dengan sebaik yang mungkin. Mereka ini
sangat prihatin bukan sahaja kepada masyarakat tetapi juga kepada alam sekitar. Mereka menunjukkan diri mereka ini seorang yang menjaga kebersihan. Mereka sentiasa menjaga alam sekitar dengan sebaik-baik mungkin untuk menunjukkan mereka ini begitu prihatin terhadap alam sekitar. Okey, seterusnya mereka melakukan pelbagai usaha kebajikan untuk membantu masyarakat tetapi mempunyai motif yang lain untuk menunjukkan mereka ini sangat perhatian terhadap masalah. Mereka melakukan dengan menyediakan rumah kebajikan ataupun rumah perlindungan untuk warga tua, pesakit, orang kelanangan dan juga remaja yang mempunyai masalah dalam kehidupan mereka. Okey, ini sama dengan poin yang kedua, iaitu mereka menyediakan pelbagai cara untuk memudahkan masyarakat yang melanda masalah dalam hidup. Okey, yang terakhir adalah cara mereka adalah dengan melakukan dengan menubuhkan pertubuhan Kristian mereka sendiri. Okey, mereka menubuhkan pelbagai jenis pertubuhan Kristian di serata dunia untuk menyebarkan agama mereka, terutamanya di negara-negara Islam dan juga di negara-negara miskin. Okey, ini yang saya cakap, mereka ini lebih menumpukan kepada masyarakat orang Islam dan golongan-golongan orang miskin. Mereka menubuhkan pelbagai pertubuhan mereka, iaitu pertubuhan Kristian di serata dunia untuk memudahkan gerak kerja mereka untuk menarik seberapa banyak orang Islam untuk memeluk agama mereka. Okey, pada tahun 1998 terdapat 111,000 pertubuhan Kristian yang bergiat aktif di 38 buah negara di Afrika. Mereka akan lebih memfokuskan kepada kaum wanita agar mereka dapat menyertai pertubuhan ini dan mendapatkan seberapa banyak keanggotaan daripada wanita muslimah di serata dunia. Mereka lebih mementingkan kepada kaum wanita untuk memeluk dan menyertai agama mereka. Seterusnya, selain itu, mereka mewujudkan kelab-kelab rekreasi, kelab wanita, kelab pekerja dan menganjurkan aktiviti perkhemahan untuk para remaja. Mereka ini bukan hanya menubuhkan pusat pemulihan ataupun khidmat khauslin, tapi mereka juga mewujudkan kelab-kelab rekreasi, kelab wanita, kelab pekerja untuk menunjukkan mereka ini begitu prihatin terhadap masyarakat. Akhir sekali, mereka ini bergerak aktif di universiti dan juga kolej. Okey, mereka ini sangat bijak. Mereka menghantar orang-orang mereka ke dalam universiti ataupun kolej-kolej untuk memberi kepercayaan sepenuhnya kepada student-student yang belajar di institusi itu untuk menarik mereka kepada agama mereka. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, baik, kita sambung kepada pembentangan seterusnya dalam subtopik langkah-langkah dan tindakan dalam menangani gerakan kristianisasi. Sebelum itu, nama saya ialah Muhammad Zul Hisham bin Yahya, I17302-402. Okey, baik, kita masuk pada langkah yang pertama dari sudut diri sendiri. Okey, yang pertama ialah muhasabah diri. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri sebagai seorang Muslim, adakah tahap kesedaran ataupun sensitiviti dalam menghadapi isu ini? Adakah kita sedar ataupun kita sensitif dengan isu yang melibatkan gerakan kristianisasi ini? Padahal gerakan ini telah lama berlaku. Adakah kita sedar ataupun sensitif? Seterusnya, kita juga perlu mengetahui setakat mana persediaan diri kita dan kesungguhan dalam mempertahankan kesucian agama Islam daripada kita terlibat ataupun terpengaruh dengan gerakan kristianisasi ini.
Okey, seterusnya kita perlu merangka tindakan asas. Maksudnya setiap individu ni perlu ada perlu merangka lah setiap tindakan apa yang kita perlu buat. Yang pertama ialah dengan memperkasakan dan juga memantapkan lagi kemampuan dalam ilmu pengetahuan agama lah khususnya, bagi kita membendung daripada terpengaruh ataupun terjebak dalam teknik ataupun cara mereka berdakwah dalam gerakan ini. Seterusnya, kita selalulah waspada dan juga alert dengan isu-isu yang timbul dalam hal ehwal berkaitan Islam di Malaysia lah khususnya. Kita tidak boleh hanya pandang enteh terhadap perkara tersebut. Okey, seterusnya dari sudut kerajaan dan institusi agama. Yang pertama adalah kerajaan persekutuan dalam hal ehwal agama khususnya. Mereka ni, pihak kerajaan ni perlu memperbanyakkan lagi dan juga memperkemaskan penerangan tentang bahawa Islam ialah agama rasmi persekutuan. Ini sangat penting bagi kita sedar bahawa Islam ni merupakan agama rasmi yang telah termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Terusnya ialah mewartakan arta murtad dengan lebih ketat. Maksudnya kerajaan dalam hal ehwal agama boleh mengusulkan perkara ini di parlimen dengan persetujuan ahli parlimen untuk memperkenalkan lagi ataupun memantapkan lagi akta murtad supaya umat Islam tidak mudah dan mengambil mudah terhadap murtad ini, dan juga mereka juga tidak sewenang-wenangnya boleh keluar daripada Islam khususnya dengan mudah. Seterusnya, mewujudkan dasar keharmonian dan antara Islam dan Kristian ke arah masyarakat yang majmuk dan harmoni. Maksudnya di sini kerajaan Islam juga perlu mencari solusi di mana kita untuk perdamaian orang Islam dan juga orang Kristian khususnya lah, bagi melahirkan masyarakat yang majmuk, sebab Malaysia adalah satu negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan juga pelbagai pegangan agama. Seterusnya, kerajaan persekutuan juga boleh memberikan kuasa yang lebih besar kepada mahkamah syariah untuk menghandle ataupun mengendalikan hal ehwal umat Islam ni. Maksudnya mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah. Maksudnya mahkamah syariah ni perlu lebih kuasa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam ni daripada mahkamah sivil. Selain itu, mereka kerajaan persekutuan juga boleh membentuk satu jabatan tindakan khas untuk memantau, menteliti serta mengatur strategi bagi mengatasi gerakan kristianisasi ini lebih berleluasa lah ke atas umat Islam. Okey, kita sambung kepada langkah yang kedua, iaitu institusi agama. Okey, di sini institusi agama boleh mengetengahkan ataupun memberi cadangan dan juga mempergunakan. Masa ini nak gunakan peranan sultan sebagai ketua agama Islam dalam menjadi benteng utama dalam pembelaan umat Islam. Maksudnya di sini sultan ni ialah ketua bagi agama Islam di setiap negeri. Jadi kita boleh memberi cadangan dan juga memohon kepada sultan untuk menjadi satu kuasa yang akan membela umat Islam. Seterusnya, institusi agama ni juga boleh merangka dan juga mewartakan enactment kawalan pengembangan agama dan melaksanakan secara keseluruhan di Malaysia. Mereka ni dapat melakukan enactment ni ataupun undang-undang bagi menyelia kawalan bagi pengembangan agama. Maksudnya pengagaman khususnya untuk kristianisasi lah, sebab dia telah menggugat
gerakan umat Islam. Sebab dengan gerakan mereka ini melalui pendidikan, amal kebajikan, daripada sudut kesihatan dan sebagainya, dapat mempengaruhi umat Islam yang tidak mempunyai dasar-dasar pengetahuan agama yang asas lah. Okey, seterusnya, institusi agama juga dapat memperkemaskan dan juga meningkatkan upaya dalam bahagian penguatkuasaan dalam membanteras agenda kristianisasi. Mereka dapat memberikan idea ataupun melaksanakan satu sistem di bahagian penguatkuasaan untuk memperketatkan lagi supaya mereka ni organisasi ni boleh bergerak untuk membanteras agenda-agenda gerakan kristianisasi. Okey, selain itu juga institusi agama ni boleh juga bekerjasama dengan kerajaan persekutuan untuk memperkasakan lagi institusi mahkamah syariah, khususnya untuk hal-hal orang yang beragama Islam. Seterusnya, selain itu, langkah yang dapat institusi agama lakukan adalah menggunakan kepelbagaian medium penyebaran seperti khutbah Jumaat pada setiap minggu dan juga media sosial seperti Facebook, Instagram dan juga TikTok dan sebagainya lah untuk mendedahkan situasi ataupun keadaan sebenar yang berlaku di Malaysia ni, khususnya lah dalam perihal penyebaran gerakan dakwah kristianisasi ni di kalangan umat Malaysia yang berada di Malaysia lah khususnya dan juga global. Okey, kita pergi kepada langkah yang ketiga di sudut institusi pengajian Islam, iaitu dalam bidang pendidikan lah. Okey, dalam IPT ataupun dalam institusi pengajian ini, mereka boleh merangka suatu modul pendidikan khas untuk sekolah agama berkaitan kesedaran kristianisasi. Kalau kita lihat, sebenarnya di peringkat pengajian tinggi memang ada program-program ini ataupun model ini dilaksanakan, akan tetapi di peringkat sekolah menengah dan juga sekolah rendah kurang ada model dan saya rasa tidak ada sebenarnya. Pengetahuan ni hanya asas sahaja. Akan tetapi kerajaan ataupun institusi pengajian ni boleh mengusulkan supaya model ini dapat dibawa masuk ke dalam modul pengajian sekolah rendah dan juga menengah. Okey, kita pergi seterusnya. IPS ataupun institusi pengajian Islam juga boleh menggerakkan ataupun melakukan kajian secara praktikal bagaimana untuk berhadapan dengan gerakan kristianisasi ini. Di sini kita dapat mengetahui bagaimana kita nak berlawan ataupun berhujah ataupun menentang gerakan ini. Di samping mendapat pertolongan daripada pendakwah-pendakwah ataupun tokoh-tokoh yang pernah bersuamuka ataupun berhujah dengan gerakan ini. Selain itu juga kita institusi ini pengajian Islam boleh juga menyediakan pakar dalam bidang pengajian Kristian dan perbandingan agama. Ini sangat bagus kerana contoh, saya bagi contoh ialah seperti Dr. Zakir Naik. Dia dapat mempunyai ilmu dalam bidang Islam, memang ilmunya sangat mantap, dan seterusnya juga beliau mengkaji dan juga mempelajari agama-agama lain untuk menjadi hujah terhadap agama Islam bila berlakunya pertelagahan antara agama. Selain itu juga boleh daripada bidang pengajian ini juga boleh melahirkan pakar-pakar dalam bidang dakwah untuk mereka ini boleh menolong menentang kepada golongan Kristian ataupun gerakan kristianisasi inilah khususnya. Okey. Selain itu juga mereka ni dalam bidang pendidikan ni, institusi pengajian Islam ni boleh juga menjalankan penyelidikan dan juga kajian ataupun sebagainya
bagaimana nak mengetahui tentang cara dan prosedur untuk menangani pesalah-pesalah murtad. Maksudnya kita nak tahu ada tak cara untuk kita nak elak ataupun nak menghalang ataupun nak menangani pesalah-pesalah murtad ni, orang yang melakukan murtad ni dalam Islam. Okey, kita pergi kepada sudut gerakan belia ataupun gerakan pemuda. Okey, daripada faktor ini, daripada langkah ini, boleh juga menggerakkan aktiviti yang berbentuk keislaman, keagamaan untuk memperkukuhkan lagi generasi belia Muslim dengan pegangan Islam, dengan pegangan Islam yang sebenarnya. Selain itu, boleh juga mengaktifkan peranan Persatuan Mahasiswa Islam di universiti, kolej universiti ataupun kolej swasta, di institusi institusi pengajian tinggi untuk menjadi benteng juga dan juga peneraju agenda Islam di kalangan belia. Maksudnya di sini mahasiswa boleh mengambil peranan sebagai penerus kepada pendakwah, mungkin kepada guru ataupun penyampai untuk masyarakat bahawasanya ilmu keagamaan ini sangat penting bagi membendung gerakan-gerakan seperti kristianisasi ni daripada merosakkan orang Islam. Okey, selain itu juga belia ni juga boleh, gerakan belia ini boleh melakukan kerjasama dengan NGO di luar yang berstatus NGO Persatuan Islam lah, dan juga institusi Islam untuk memperbagaikan cara membina generasi belia. Sebagai contoh, melakukan aktiviti forum. Seterusnya boleh memperaplikasikan bidang-bidang seperti hujah ataupun pertandingan debat dan sebagainya. Sebab dengan perkara ini, secara tidak langsung para peserta iaitu belia dan juga masyarakat akan terbuka dan juga akan sedar dalam diri mereka bahawa begini caranya untuk kita mengetahui gerakan-gerakan ataupun agenda yang dilakukan oleh agama lain terhadap untuk mengacau bilaukan agama Islam dari sudut akidah khususnya. Okey, yang terakhir sekali juga boleh gerakan belia ini mewujudkan kumpulan belia masjid atau melahirkan belia masjid ataupun surau yang aktif di setiap kampung ataupun kawasan perumahan masing-masing untuk menjaga dan mengetahui perkembangan semasa belia setempat. Maksudnya di sini dengan adanya kumpulan-kumpulan belia yang ada di masjid ataupun di surau, boleh mereka mengawasi di setiap kampung ataupun membuat tinjauan terhadap kawasan perumahan mereka sendiri bagi mengetahui apakah perkembangan yang berlaku di kampung ataupun di kawasan perumahan setempat. Okay. Itu saja daripada saya. Kita pergi kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Fatahi bin Muhammad, nombor matrik I173024424. Saya akan menyambung tentang kesimpulan. Okey, baik. Okey, yang pertama sekali, kita sebagai umat Islam, kita perlulah memperluaskan lagi kegiatan dakwah Islam di semua tempat. Maksudnya orang Islam perlu
menyebarkan dengan lebih luas lagi tentang Islam ni kepada orang ramai, supaya orang ramai boleh tahu tentang Islam dan juga gerakan Kristian ini. Kemudian berwaspada dan berhati-hati dengan gerakan Kristianisasi. Macam yang kita tahu, gerakan ni mereka ada macam-macam cara untuk menarik orang Islam supaya masuk ke dalam agama Kristian. Jadi kita perlulah berhati-hati dengan tindakan mereka supaya kita tidak terjebak ataupun termasuk dalam agama mereka. Kemudian mengukuhkan dan mengeratkan hubungan sesama orang Islam untuk mengelakkan berlaku perpecahan. Okey, ini juga penting dalam kehidupan orang Islam, sebab kalau tak ada hubungan yang erat antara sesama Muslim ataupun orang Islam, jadi boleh berlaku perpecahan ataupun pergaduhan. Jadi kita perlulah bersatu untuk membantras ataupun menghalang daripada gerakan Kristianisasi ini meluas di dalam negara. Kemudian umat Islam perlu berpegang teguh dengan akidah Islam dan memahami tentang gerakan tersebut. Jadinya kalau bab akidah ni memang sangat penting bagi umat Islam, sebab itu adalah pegangan hidup kita kan. Jadi seorang yang Islam tu dia wajib tahu apa yang perlu ada dalam diri dia supaya dia menjadi Muslim yang sejati. Contohnya berpegang dengan teguh dengan akidah Islam. Kemudian selain itu dia juga perlu tahu tentang gerakan Kristian tersebut dan apa agenda ataupun matlamat mereka terhadap orang Islam. Kemudian Islam adalah agama yang mempunyai ramai penganut. Jadi umat Islam tidak perlu takut kepada mereka. Macam dekat negara Malaysia ni, peratus penganut agama Islam adalah lebih tinggi di Malaysia ni, di semenanjung Malaysia. Jadi kita tahu sekiranya ada berlaku penyebaran Kristian ataupun gerakan-gerakan mereka ni, disebabkan kita ramai orang Islam. Jadi kita takkan mudah terpedaya dengan tipu hailah mereka ni, disebabkan ramai orang-orang yang berilmu yang boleh menasihati ataupun menghalang mereka daripada mengajak orang Islam untuk masuk ke agama mereka, iaitu murtad. Kemudian yang terakhir, melawan musuh Islam dengan kebijaksanaan, bukan dengan emosi. Jadi kita perlulah bijak untuk melakukan sesuatu. Macam mereka orang-orang kafir, mereka pada zaman yang moden ni, mereka banyak menggunakan senjata daripada akal dan hati, daripada mereka menggunakan kebijaksanaan untuk menghancurkan Islam. Jadi kita sebagai orang Islam ni perlulah berfikir dengan bijak dan mengetahui perancangan mereka supaya kita tidak terpedaya dengan apa yang mereka bawa.
Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.